Soal, terbahagi kepada berapa martabat tawakal itu? Kita ambil halus sikit lah. Jawab, martabat tawakal terbagi kepada 3. Pertama, martabat percaya kepada Allah Ta'ala. Kedua, martabat berserta dengan Allah Ta'ala. Ketiga, martabat berserah kepada Allah Ta'ala. Pertama bercaya, kedua berserta, ketiga berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'abdika wa rasulika an-nabiyil karim nabiyina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah muka surat 111. Nah, 111 perkara 3 nah. Yang ini lanjutan daripada bab tawakal yang kita baca sebelum ini, ya, tawakal. Yang ketiga, manfaat itu pada kebiasaannya menurut adat dapat dihasilkan dengan tidak payah berusaha. Contohnya ialah seorang yang hidupnya dalam keadaan senang. Segala hajat keperluannya dapat dipenuhinya dengan usahanya yang ada. Kemudian ia bersungguh-sungguh dalam keadaan mana lagi dalam mentadbirkan manfaat itu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka usahanya yang bersungguh-sungguh lagi itu, iaitu lebih daripada usahanya yang biasa, adalah menghilangkan maksud tawakal kepada Allah, kerana ia terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang lain daripada Allah Ta'ala, dan dia berpegang kepada usahanya. Demikian itu adalah menafikan tawakal kepada Allah. Itu contohnya yang kata tadi ini. Bertawakal kepada Allah, orang yang senang ni dia sudah ada segala kemudahan, sudah ada segala kepentingan kehidupan, tak susah, ya. Maka orang yang macam ni kurang tawakal kepada Allah, kurang tawakal, ya, sebab dia sudah ada cukup pada dirinya sendiri. Maka itu dia tidak perlu lagi bergantung banyak kepada Allah, tidak perlu lagi mempergiatkan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kelemahan-kelemahan akan berlaku pada diri dia. Ini yang diartikan dengan menafikan tawakal. Sepatutnya lagi banyak kita punya harta, lagi mewah kita, ya, lagi padat kita punya harta dan sebagainya, lebih kuat kita kena tawakal kepada Allah. Sebab kita lihat pada sudut yang pertama sekali, kerana semuanya itu ada nikmat daripada Allah. Dia boleh cabut nikmat itu bila-bila masa, betul tak, ya? Dalam keadaan yang Allah sendirilah amat mengetahui, dia boleh ambil balik masa-masa ketika. Maka itu kita kena faham lebih dulu, orang yang nak tawakal kepada Allah ni, pertama kali dia kena faham bahawasanya seluruh nikmat itu datang daripada Allah. Yang tu paling penting sekali. Kita mesti yakin dengan hati yang bulat, dengan pegangan yang betul-betul kita pegang kepada keyakinan kewujudan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat, at-tahiyatu lillah. Segala kemuliaan itu bagi Allah. Bila kita sebut macam itu dalam sembahyang kita tu, mengerti bahawanya kita bergantung kepada semua nikmat kepada Allah. Itu makna tahiyat yang kita baca, ya. Kalau kita hayati baik-baik, makna tahiyat dalam pembacaan sembahyang tu,
kita akan lihatlah bahawa semuanya itu adalah kepada Allah, dari Allah, dengan Allah. Maka itu kita mesti sentiasa lahirkan sifat kesyukuran kepadanya. Jadi syukur ini yang pertama sekali mengenal nikmat. Syukur yang kedua mengusahakan menggunakan nikmat yang sebaik-baik jalan. Syukur yang ketiga kita bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan seluruh kepentingan, kehidupan, kekayaan, keperluan kita kepada Allah. Itu panggil tawakal, ya. Di sini diperkukuhkan lagi dengan zikir yang paling masyhur, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil, yang kita lantik Allah sebagai wakil kita secara jelas, secara benar, bahawa Allah juga yang akan mengurus, mentadbir segala-galanya. Tambah pula dengan kita memuja-muji Allah pada setiap kali pada pembacaan Fatihah kita, alhamdulillahirabbil alamin, lebih jelas lagi lah bahawa kita bersandar langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, ya? Itu maksud. Jadi kita baca nombor 3 ni, dia kata orang yang kebiasaan nurul adat lah, orang yang tak payah berusaha ni, kerana sudah ada serba keperluan, kepentingan kepadanya, maka dia akan duk perhati, duk lihat kepada kepentingan dia sajalah. Maka itu akan hilanglah dia punya tawakal dia kepada Allah, kurang bersandar kepada Allah. Maka jadilah orang ini kalau tidak benar-benar bertawakal kepada Allah, jadi melampau lah. Itu kita panggil kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bahkan tidak sekali-kali kata Allah, ya, manusia ini adalah melampau. Inilah golongan ni. Kenapa melampau? Ar-ra'ahu istaghna, kena melihat dirinya serba cukup, serba kaya, serba ada. Dia tak payah lagi dia bergantung kepada Allah. Itulah maknanya satu kelemahan yang besar. Soal, apa dia contoh bahagian kedua, iaitu memelihara manfaat yang telah ada? Jawab. Adapun contoh mengenai dengan memelihara manfaat yang telah ada itu terbahagi kepada dua bahagian. Ya. Walaupun kita bertawakal, kita kena jaga jugalah apa yang ada pada kita. Nabi ada mengingatkan seorang yang datang ziarah jumpa Rasulullah. Dia bawa unta lah, dia tunggang unta sampai dekat Rasulullah. Dia biak lagu tu unta dia pun masuk buat Nabi dalam masjid. Nabi kata dia hang ikat dulu unta tu, kemudian baru bertawakal. Nampak tak? Makna kata kata langsung dia tawakal tu dengan cara yang salah lah. Dibiaknya unta dengan tidak ditambat, dia tawakal, serah kepada Allah. Unta ni Tuhan jaga. Itu maksudnya, ya. Dia ada keyakinan begitu. Tak apa nak susah-susah nak tambat unta ni, ya, Allah jaga dia. Jadi dia tidak tambat unta tu. Maka Tuhan Nabi tegur dia. Nabi kata, kamu ikat dulu, tambat dulu unta tu, baru kamu tawakal. Dia pergi tambat balik unta tu. Itulah satu peringatan. Walaupun kita ada segala-galanya, kita terima daripada Allah, ya. Allah yang takbir segala-gala. Pada hakikatnya Tuhan yang takbir segala-gala, ya. Rumah tangga kita, kepentingan diri kita, kesihatan kita, ya, nikmat-nikmat yang kita ada sekeliling, semuanya sebenarnya itu dijaga, dianugerah, dijaga. Bukan sekadar Tuhan anugerah saja, tapi Allah juga memelihara, yang menjaga. Itu Allah yang mentadbir. Pada hakikatnya, pada segi rububiyahnya, pada tauhid rububiyahnya, Allah ialah yang mengurus, mentadbir. Kita ada ubudiyah. Kita kena faham pula tauhid ubudiyah, melaksanakan perintah, menjalankan usaha, menjaga. Itu adalah ubudiyah. Kalau tidak ada itu, rosak ubudiyah kita. Tauhid ubudiyah tidak ada, jadi cacatlah tauhid rububiyah kita tu. Jadi makanya walaupun kita sudah yakin semuanya pada Allah, maka yang pertama bagi orang tidak ada tanggungan, kata musannif, soal dimaksud dengan melihara manfaat telah ada bagi orang tidak ada tanggungan. Jawab, bagi orang yang tidak ada tanggungan, jika ia mempunyai harta dan harta kekayaan ditaruhnya adalah mencukupi untuk perbelanjaan dan keperluan setahun atau lebih bersetahun untuk dirinya sendiri, maka perbuatan yang menaruh harta kekayaan untuk keperluan setahun atau lebih bagi dirinya sendiri itu
adalah membatalkan tawakal. Nampak tak? Dan jika ia menaruh harta kekayaannya itu untuk keperluan dirinya sendiri hingga 40 hari, ya, maka kebanyakan ahli tasawuf mengatakan bahawa perbuatan itu tidak membatalkan tawakal. Ya, untuk tempoh 40 hari lah, ya. Kalau tempoh sampai setahun tu makna kata itu dah hilang tawakal. Kita stok satu barang lah, contohnya makan minum kita lah, nah, beras ke gula ke beras apa semua kita taruh di rumah, stok untuk setahun. Nah, ini orang yang hilang tawakal. Nah, maknanya dia walaupun dia bertawakal, dia tidak dikira bertawakal, sebab dia lebih yakin kepada barang dia taruh tu setahun. Nampak tak dia punya maksud tu? Dia nampak tak maksud dia, ya? Orang ni stok barang dia setahun. Pasal apa dia stok barang setahun, ya? Dia ambil satu jangka masa yang panjang, stok barang dia setahun. Orang ni sebenarnya tidak tawakal kepada Allah. Seolah-olah macam dia yakin dia boleh hidup lagi setahun. Nampak? Itu satu salah dia, kerana dia yakin dia boleh hidup setahun. Itu masalah dia, ya. Kedua, dia rasa dia tidak akan menimpa kesusahan kepada dia sebab dia ada stok setahun. Tidak akan menimpa kesusahan kepada dia. Ya. Jadi dia tak bimbanglah, tidak ada apa-apa bimbang kepadanya, maka itu artinya dia telah menafikan tawakal. Ringan tawakal dia kepada Allah, terlalu ringan, ya, sebab dia sudah ada barang hasrat. Orang yang stok 40 hari ya, takkan 40 hari ya, masih ini orang ni tawakal, ada tawakal. Nampak tak? Lepas 40 hari ni, kalau aku hidup lah 40 hari ni, aku nikmatilah apa yang aku dah tahu, ya. Kalau aku hidup panjang lagi, lama lagi Tuhan izin aku hidup, aku tambah lagi. Kita stok pula yang baru lagi. Jadi maknanya orang yang menyimpan barang ataupun menaruh barang atau stok barang dia untuk tempoh 40 hari, maka dia masih dikira sebagai tawakal. Itu faham dia, nampak ya? Kalau orang taruh lagi 10 tahun, itu lagi tak kena. Nampak ya? Contoh duit simpanan kita lah. Hari ni kita tak simpan barang, kita simpan duit, ya. Taruh duit kita untuk setahun. Duit kita ada tu kita taruh untuk tempoh setahun, untuk membeli itu dan beli kecukupan keperluan harian kita semua dah ada masuk dalam tu. Mengikut kacamata tasawuf, orang ni tidak tawakal kepada Allah, ya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahawa semuanya itu anugerah Allah. Dalam sekelip mata semua benda tu boleh hilang. Dia tak? Dalam sekelip mata. Bukan nanti hang taruh barang setahun pun, dalam sekelip mata boleh hilang. Nampak ya? Itu yang apa yang jadi di Pakistan sekarang. Apabila ditimpa banjir yang berat, ya, menyebabkan sampai 2,000 orang lebih yang mati, 400,000 orang lebih, ya, yang cedera, hilang rumah tangga bagai-bagai, ya. Tu Allah buat sekelip mata. Hari ni jutawan, besok jadi fakir. Hari ni jutawan, punya harta, punya rumah, punya gedung, punya tanah, punya ladang. Datang banjir, habis semua. Besok tak ada apa lah, hilang semua, ya. Allah punya kerja. Sebab itu kita kena ingat, ya, bahawasanya ada dua sifat yang kita kena faham, yang kita kena beriman kepada Allah. Ada dua sifat. Sifat an-nafi', memberi manfaat, wa dar, memberi mudarat. Dua sifat ni kita kena faham. An-nafi', ad-dar, nafi', ad-dar, ambil dar dulu. Ad-darun nafi' huwa Allah. Yang beri mudarat, yang beri manfaat, Allah. Kita percaya macam itu, kita pegang begitu, maka kita tidak perlu lagi bimbang untuk nak taruh stok lama-lama. Taruh dekat jangka 40 hari cukup. Sebab kenapa 40 hari ni? Kerana 40 hari inilah antara masa-masa yang Allah khususkan kepada semua persoalan kehidupan kita. Ya, contohnya kita ada dengar satu cerita, satu hadis Nabi kata orang minum arak ni Allah tak terima ibadat dia 40 hari.
Orang minum arak, Tuhan tak terima ibadat dia 40 hari. Kenapa Tuhan tak terima ibadat 40 hari? Kerana darah dia mengandungi arak. Dia ada dalam badan dia 40 hari. Lepas 40 hari Tuhan tukar darah tu. Darah kita ni Tuhan tukar, dialisis ketuhanan. Kita tak sedar tau, ya. Dialisis ketuhanan ni maknanya kita tiap-tiap 40 hari Tuhan tukar kita punya darah, pakai darah baru. Darah tu tak dipakai dah, basi dah. Darah 40 hari yang kita pakai tak diguna dah, yang tak diguna, ya. Darah tu dah mula rosak, Tuhan ganti darah baru. Tapi kolesterol tak hilang, jangan salah pula. Sebab kolesterol bukan duduk dalam darah, dia lekat di pembuluh darah. Nampak tak? Pembuluh darah tu jadi sempit. Bila ada kolesterol, dia melekat di dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita jadi sempit. Maka tu nak lari darah tak boleh lari, tak boleh berjalan dengan lancar, ya? Dia tersekat, tertahan. Sedangkan dia ada injap duk pump dia, ya, daripada jantung tu duk pump bagi darah tu boleh lancar. Bila jantung tu bekerja kuat, dia pump, nampak tak? Maka pressure kita naik tinggi. Dia orang kata darah tinggi, memang susahnya. Dia tukar darah pun pembuluh darah tu tak hilang kolesterol. Sebab Tuhan bukan tukar pembuluh, Tuhan tukar darah. Nampak ya? Macam kita lah, ya. Makanan kita taruh dalam bekas tu pun biar lama-lama. Kena cuci bekas tu, kena buang. Makanan tu dah basi, ya. Tinggal bekas, kita kena basuh bekas tu. Ya, tak basuh sama jugalah, masuk makanan baru akan rosak juga. Masuk darah-darah baru pun akan rosak juga, sebab pembuluh darahnya sempit. Itu kolesterol tak hilang. Itu orang tanya juga kat saya, kalau 40 hari Tuhan ganti darah pasal apa? Kolesterol tu ada juga. Jawab dia, kerana kolesterol bukan duduk dalam darah, ya. Ya, dia duduk dalam itu yang kita nak ambil faham. Jadi makanya dia mengakibatkan banyak benda akan rosak lah, termasuk hatinya, termasuk limpahnya, termasuk buah pinggangnya, dan yang paling bahaya sekali melibatkan jantung. Itulah, ya kan? Masih lagi kena jaga. Jadi kita kena rawat pula untuk buang kolesterol. Itu urusan yang berkaitan dengan kesihatan, kita kena tahu juga tu, ya. Jadi maknanya 40 hari tukar darah. Dan kita punya bulu roma, janggut kita, misai kita, bulu ketiak, bulu hari-hari kita, setiap 40 hari kena cukur. Nampak tak? Paling maksima 40 hari cukur. Sebab kita nak ubah, nak tukar kita punya DNA. Bulu roma tak lah. Kita punya bulu ketiak, bulu yang boleh panjang. Bulu roma tak panjang. Bulu-bulu yang boleh panjang pada kita lah dah. Bulu hari-hari, bulu ketiak, janggut, rambut, ya, dia panjang. Dia panjang ni makna kata dia nak tukar DNA baru. Tuhan nak bagi DNA baru kita. Nampak tak? Jadi kita buang tiap 40 hari kita cukur ketiak kita ataupun hari-hari kita samanya, ya, kita tukar DNA sihat. Kalau kita amal cukup 40 hari, kita cukup 40 hari cukup, memang sihat. Sebab DNA kita dapat DNA baru. Nampak tak? Nah, itu yang kata tadi ni. Nah, dia Tuhan tunjuk. Sebab tu Nabi tunjuk kita perkara yang diperintah Nabi Allah Ibrahim AS. Ya, cukup hari-hari, cukup bulu ketiak. Tapi tak cukup lah, Allah kata cabut. Ikut dalam hadis dia suruh cabut bulu ketiak tu. Bukan cukur, ya, suruh cabut. Cabut lebih baik daripada cukur. Sebab dia punya akak tu, daripada bila kita cabut, akak bulu tu akan keluar, dia akan ganti DNA yang fresh, yang baru. Kalau kita tak cukur, kalau kita tak cabut, kita cukur, DNA tu ada, hak lama tu ada lagi. Nampak tak? Akak tu tak hilang, betul tak? Nampak tu? Itu Nabi suruh cabut. Tidak. Tapi kita nak cabut lah masalah. Jenuh cabut ayam mata keluar menitik, tak kena siap tu lagi kecil.
Nak cabut pula masalah lagi, kan? Nak kena siap kapur lah. Kapur dia melekat lah. Banyak cerita. Jadi kita ambil cara baru, moden, tak apalah, kita cukup lah. Sebab dia lambat sikit lah, perubahan DNA tu jadi lambat sikit. Sebab akak tu pula nak ganti akak baru tu, ya, dia makan masa lagi lah, kan? Itu dia antara hikmah kenapa cukup Allah perintah Nabi Ibrahim buat dulu. Ada 30 perkara yang diperintah Nabi Ibrahim suruh buat, antaranya mencukur hari-hari, mencabut bulu hari-hari, bulu ketiak, nampak tak? Janggut misalnya ni kita trim lah, yang tu potong, tak jambut lah. Janggut kita pendekkan, kalau lebih daripada secekak, lebih daripada secekak kita pendekkan lah, jangan taruh panjang, ya, tepat, tidak, ya. Misai kita pendekkan dengan panjangkan misai, ya, bagi pendek ataupun tak ada misai. Itulah, itu Islam. Orang Islam misai dia pendek ataupun tak ada misai, janggut ada. Itu tanda rupa orang Islam. Nampak mana-mana tokoh-tokoh, ya, yang tak ada misai ada janggut tu Islam lah. Sebab tu orang depa hukum, depa kaji Presiden Amerika Abraham Lincoln, dia tu adalah Muslim, ya. Sebab dia ada janggut, tak ada misai. Nampak tak? Abraham Lincoln dinilai, diambil, dikaji, bukan dia dikaji, maka dia mengambil kira dia adalah Muslim. Sebab tu dia buang, dia tak mau pengabdian. Bila dia jadi presiden, dia perkara yang pertama sekali yang dia tolak adalah mengharamkan pengabdian. Nampak tak? Mengharamkan pengabdian, ya. Jadi tidak ada kasta abdi di Amerika. Ini menyebabkan banyak golongan yang marah. Jadi dia kena tembak, nampak ya? Kemudian perkara yang sama juga nak diperpanjang oleh John F. Kennedy. John F. Kennedy datang kemudian, ya. John F. Kennedy pun nak buat begitu juga. Dia nak padamkan penghabaan, pun kena tembak, nampak? Tu, ya. Mahatma Gandhi pun sopa juga, India. Dia pun nak menghapuskan pengabdian. Jangan ada pengabdian. Manusia tidak boleh mengabdikan manusia, sebab kita adalah hamba Tuhan. Dia tahu tu. Itu Mahatma Gandhi pun kena tembak, nampak? Ya. Ya. Sebab kita panggil tadi ini soal pengabdian, perusahaan pengabdian, begitulah, sangat membawa keuntungan yang besar. Jual orang, gaji dia punya bayaran besar. Tak gitu, tak payah kita duduk tangkap macam Nabi datang tu kan, ya. Cuma kita boleh tawan orang-orang ni, kita jual, dapat hasil yang besar. Itu perusahaan yang sangat-sangat disukai oleh orang kafir, ya. Maka itu kita orang Islam ni, kita menghapuskan pengabdian juga, tapi dengan cara lain, dengan cara kafarah, ya. Cara kafarah ataupun zakat. Jadi adanya zakat boleh kita bebaskan pengabdian. Sebab dalam 8 orang yang boleh terima zakat itu, salah seorang padanya adalah hamba, ya, hamba mukattab dia panggil, ya, Abdul Mukattab. Dia ni nak tebus diri dia, maka minta orang zakat tolong bantu, siapa yang ada duit bolehlah bayar. Jadi zakat tu dibagi kepada dia, dengan duit zakat tu dia boleh tebus diri dia. Islam buat begitu. Rosak puasa, orang bersetubuh di bulan Ramadan siang hari, ya, maka dia kena bebaskan seorang abdi, nampak tak? Jadi Islam membebaskan abdi dengan cara ni, nampak tak? Ya, itulah, dengan cara kifarah, dengan cara apa yang kita sebut tadi ni sebagai dam dan bagai-bagai lah. Faham, ya? InsyaAllah. Baik. Apa yang dimaksud dengan memelihara manfaat yang telah ada bagi orang yang ada tanggungan?
Tanggungan ni macam mana ketua rumah, ketua keluarga tu ada tanggungan lah, ya. Ataupun ketua majikan kah, yang punya satu syarikat, dia kena tanggung pekerja-pekerja dia. Itu kita panggil bagi orang yang ada tanggungan. Ya. Jawab bagi orang yang ada tanggungan seperti isterinya atau anaknya atau orang-orang yang wajib ditanggungnya nafkah mereka, maka harus ia menaruh harta kekayaannya bagi memenuhi perbelanjaan dan keperluan yang mencukupi bagi mereka untuk tempoh 1 tahun. Dan perbuatan seperti ini tidak menafikan tawakal. Orang ada tanggungan tak apa, dia taruh, ya. Ini kita ikut Nabi Allah Yusuf AS. Dalam Quran, Nabi Allah Yusuf, ya, minta kepada raja, kepada pemerintah Mesir masa itu, Raja Mesir lah, ya, supaya stok gandum, ya, gandum skoi, gandum untuk tempoh 7 tahun. Itu dia. Ini untuk negara pakai, bukan rumah tangga, negara. Nampak tak? Tugas seorang raja, seorang pemimpin negara, ketua negara, dia kena fikir masalah ekonomi dulu. Mesti perkukuh kekuatan ekonomi. Kita Islam ni, kita ada kekuatan-kekuatan yang kita wajib kena sediakan. Kekuatan ekonomi. Tak samalah seorang raja punya kekuatan ekonomi lain dengan seorang rakyat, ya. Seorang bapa punya kekuatan ekonomi tak sama dengan seorang anak, ada beza dia. Jadi maknanya kekuatan-kekuatan yang wajib kita kena adakan antara kekuatan ekonomi. Maka itu Nabi Allah Yusuf AS beritahu kita akan menempuh kemarau yang panjang. Maka itu sekarang kita kena stop, ya. Usahakan kita punya penanaman, buka ladang-ladang gandum kita tadi, kita kena stop gandum kita untuk tempoh 7 tahun. Ini atas kekuatan negara, kekuatan ekonomi negara perlu. Ini tak apa, ini tidak hilang tawakal, ya. Dan susul dengan kita bertawakal kepada Allah. Sesudah kita ada stok untuk 7 tahun ni, kita bertawakal kepada Allah. Ini tidak salah, sebab ini untuk negara. Tapi kalau untuk kita sendiri tak boleh. Kita sebut tadi lah, setahun pun dah tak boleh lah. Hanya cakap 40 hari, ya, untuk 40 hari. Itulah. Jadi kalau kita ada keluarga besar boleh sampai setahun. Boleh sampai setahun. Bila kita ada anak, ada isteri, kita berstok barang-barang kita di rumah, ya, beras, gula, kopi apakah, ikan ke sardin apakah, ya, untuk tempoh setahun. Ini tidak dinamakan kita keluar bertawakal. Masih kita dibilang tawakal kepada Allah. Jadi kalau ada tanggungan, kalau tak ada tanggungan tak, ya. Tak ada tanggungan macam kita baca tadi awal tadi, ya. Dia tak ada tanggungan apa pun, tapi semua ada kat dia. Duit dia berlambak-lambak di bank, nampak tak, ya? Barang-barang makanan pun ada. Duit dia tak berkira sangat. Dalam hukum syarak ni dia tak kira duit, dia kira barang. Yang penting barang kan, bukan duit. Kalau ada duit tak ada barang lu lah. Jadi Nabi sebut akhir zaman satu ketika nanti orang buat keluar harta buah depan rumah. Semua orang gaya-gaya, semua orang nanti buat keluar harta buah depan rumah. Siapa lalu dia suruh ambil. Ya. Sebab dia nak sebuku roti. Masa tu nak dapat roti membayar. Nampak? Itu akhir zaman. Ada hadis Rasulullah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Satu ketika tanda-tanda ni tanda-tanda yang kecil, bukan tanda besar, tanda kecil. Ya, tanda kecil. Orang-orang akan mengeluarkan harta duit ringgit dia, harta emas apa semua, dia lungguk depan rumah dia. Semua dia lungguk depan rumah. Orang lalu saya, dia kata ambil. Ya. Pasal apa? Makanan tak ada. Dia mau makan. Nampak tak? Duit banyak, makanan tak ada. Jadi sebab tu kita nak stok, kita kena stok makanan, bukan stok duit. Nampak tak? Kalau tengok duit banyak dalam bank, belum tentu kita boleh hidup. Nampak tak? Kalau makan tak ada, macam mana? Maka itu syarak dalam Islam ni, dia menggalakkan kita kena ada barang, stok. Beli barang, taruh. Kita tengok keadaan lah. Keadaan masa tempat suasana macam mana keadaan kita, macam PKP baru ni kan. Kita kena buat betul lah, ya. Kalau kita tak boleh pergi kerja, tak ada lagi kerja, semua syarikat tutup, ya. Kita pun tak ada kerja lagi apa semua. Maka yang perlu apa di rumah? Bukan perlunya duit. Tapi duit perlu lah pasal nak beli barang. Itu nilai dia. Yang perlu
kita kena ada barang stok tu kena ada dalam rumah. Nampak tak? Itu kita bila kita keluar bantuan, kita bagi kepada orang-orang zaman PKP baru ni, lepas PKP baru ni kita keluar, kita bagi bantuan, semuanya hantar barang. Orang tak bagi duit, nampak? Kita tak bagi duit, kita bagi barang. Sebab orang nak barang. Bagi duit, tak ada roti, dia nak makan je lah. Takkan nak telan duit, nak rebuh duit minum. Nampak tak? Jadi maka tu yang perlu stoknya adalah nerang. Itu kekuatan ekonomi. Islam menggalakkan kekuatan ekonomi daripada sudut barangan. Kita kena tengok pada sudut tu banyak bab. Ya. Lagi. Apa dia contoh bahagian ketiga, iaitu menolak mudarat yang akan datang. Ya. Adapun contoh pada menolak mudarat yang akan datang itu adalah seperti lari daripada binatang buas, atau lari daripada tembok yang cenderung yang akan runtuh, atau sebagainya pada segala perkara yang boleh membinasakan diri, maka perbuatan demikian itu tidak bertentangan dengan maksud tawakal. Bahkan ia termasuk dalam arti tawakal, apalagi perbuatan pada membiarkan diri timpa oleh kebinasaan adalah diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tuhan dah habaq. Ayat ni banyak kita pakai kepada hukum-hukum dalam Islam dalam sudut menyelamatkan. Menyelamatkan. Boleh Jadi pendek kata, kita nak kena penteras. Macam tsunami dulu jadi seluruh jadi tsunami. Lepas tsunami tu, maka banyaklah negara-negara yang terlibat dengan tsunami itu mula adakan persediaan. Kita bina tembok, kita buat itu dan buat ini, kita cuba menyusun keadaan-keadaan tempatan sendiri, peparitan apa-apa semua tu kita ambil kira. Ini artinya menolak kemudaratan. Kita kena tolak kemudaratan. Cara ini tidak berartinya kita tak bertawakal. Itu artinya orang bertawakal kepada Allah. Sebab dia terima, dia yakin bahawa itu datang daripada Allah. Bala musibah itu datang daripada Allah. Jadi kita sebang pada awal tadi. Dar an-nafi', dua perkara. Jangan lupa nama Allah. Ad-darun nafi'u Allah, yang beri mudarat, beri manfaat Allah. Jangan lupa yang itu. Mudarat tsunami itu daripada Allah juga. Manfaat keselamatan pun daripada Allah juga. Dua-dua kita kena ambil kira. Maka dengan kerana itu, orang yang menolak macam penyakit lah. Kita dah buat bila datang masalah kita ditimpa dengan bala COVID-19 ni, dan kita mula ada vaksin juga. Vaksin ni kita menolak kemudaratan lah. Vaksin ni masuk dalam urusan menolak kemudaratan. Jadi maknanya untuk menyelamatkan kita daripada ditimpa ataupun membiarkan penyakit ini boleh merebak dan berbagai. Maka adanya COVID, adanya vaksin ini adalah sebahagian daripada menolak kemudaratan. Itu Islam. Kita kena baca dulu tu kalau orang tak baca dulu tu payah. Maka tu bakso di segi halalnya, bersihnya itu bab lain lah. Itu kena usaha lagi pula lah, kan? Macam orang pergi Mekah dulu kan. Dulu pergi Mekah sebelum tahun 2000, sebelum tahun 98, jemaah haji yang pergi ke Mekah tahun sebelum 98, dia kena suntik meningitis, suntikan meningitis. Itu peraturan Saudi orang nak masuk Saudi kena suntik meningitis. Meningitis masa tu ada daripada unsur khinzir, babi. Memang sah, tak bersih. Sebab kita tidak ada mana-mana syarikat orang Islam yang buat meningitis, yang produce meningitis. Yang keluar semua orang barat, daripada pihak barat, pihak orang yang bukan Islam. Sebab tu dia tak kira, dia buat daripada babi. Nampak? Jadi jemaah haji yang pergi haji dulu ni suntikan meningitis daripada babi. Itu masalah. Kemudian satu lagi, orang yang ada lempedu, yang ada batu dalam lempedu, batu dalam lempedu, itu pun sama juga.
Itu baru sekarang ni baru ada, mulai tahun 2007 baru ada ubat-ubat yang bersih. Sebelum tu, bila buang lempedu ni, dia tak boleh makan benda-benda minyak. Lempedu kena buang, batu tak boleh keluar daripada lempedu, dia kena buang lempedu tu. Lempedu kecil kena buang lempedu. Bila buang lempedu, dia tak boleh makan benda-benda minyak. Benda-benda minyak, benda-benda lemak tak boleh makan. Nampak tak? Nak makan benda-benda lemak tu, dia kena ada satu jenis ubat. Ada special ubat yang dia kena makan dulu, baru dia boleh makan lemak-lemak. Jadi ubat itulah yang akan membakar minyak-minyak ni untuk menyerapkan minyak dalam makanan kita. Itu tujuan dia. Dan tablet-tablet ni semua adalah daripada unsur babi. Ada satu jamuan, saya pergi satu jamuan kenduri lah, satu orang besar je lah, Tan Sri kena saya lah, saya pergi Mekah saya dulu, package dia bawa tablet, dia tunjuk kata, Ustaz, dia kata, saya buang lempedu, saya nak makan ni segala lemak kari apa semua ni, tak boleh, saya kena makan tablet ni ganti lempedu. Jadi lempedu dalam badan kita ni, dia proses minyak. Jadi minyak-minyak yang masuk, lemak-lemak masuk badan kita ni, lempedu kita lah main peranan. Nampak tak? Itu jadi lempedu. Ya, tu dah. Itu yang kita ambil tadi ni. Jadi makanya pankreas pula bakar gula. Pankreas bakar gula. Benda ni semua kecil-kecil dalam badan kita. Allah buat kecil-kecil, tak besar. Tu, jadi maka tu dia kata, saya kena makan benda ni. Saya kata, tak ada ubat yang halal kan? Memang ini yang benda tak ada lagi. Ya, lepas tahun 2008 barulah Kementerian Kesihatan kita usaha untuk dapatkan tablet daripada unsur yang bersih. Hari ni bersih lah. Ya, itu satu dia. Jadi dua lah, meningitis dengan ni dah bersih lah. Jemaah haji belum pergi Mekah dah terlibat dengan babi ya. Nampak? Tapi nampak macam mana? Soal darurat, jadi ulama mengatakan dia sudah keadaan darurat ni, benda yang haram boleh diharuskan. Benda yang haram boleh diharuskan sebab dia darurat. Boleh kita azan ya, azan. Ada muazzin, silakan. Allah
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb da'wati tammati wa salam sayyidina Muhammad syafa'atina hamadan. Ya, sambung lagi insyaAllah. Apa dia contoh bahagian keempat, iaitu menolak mudarat yang telah ada. Ya, tadi kita bersedia awal, belum berlaku apa-apa kemudaratan, kita siapkan dengan penjagaan. Itu juga tidak menolak, tidak menafikan tawakal. Yang ni mudarat dah ada. Contohnya orang tu sakit. Sakit dah ya. Apa nak biar sakit juga kena ubat. Ya, ini berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar dia tak boleh kencing. Dia tak boleh kencing. Ya, mungkin ada prostat sikit sampai satu dia tak tahu prostat ni. Ya, tak boleh kencing. Nah. Jadi tak boleh buatlah. Bila tak boleh kencing tu, tahan kencing tu pedih ya, sakit. Ya, memang sakit. Nak kencing tak boleh, sakit. Nampak tak? Ya, pedih. Jadi datanglah sahabat-sahabat, ada yang cadang nak bawa ubat, ada yang cadang nak bawa ubat bagi dia makan. Dia kata tak payah. Aku tawakal langsung kepada Allah. Nampak tak? Aku tawakal kepada Allah sebab Allah yang bagi jadi sakit, Allah juga yang akan berubat. Nampak? Dia tak baca Allah buat turun ubat. Nampak tak? Dia kata Allah yang sembuh, betul lah. Allah turunkan penyakit, Allah juga bagi kesembuhan, betul. Tapi dia tak baca Allah juga turunkan ubat. Ada ubat. Pokok-pokok kayu dan apa semua tu ya. Ada unsur-unsur yang boleh kita jadikan ubat. Dia tak baca yang tu. Dia orang tak balik. Dia tak balik rumah dia. Dia orang duduk di penjuru masjid. Nampak? Dia ada masjid tu. Rumah dia sebelah masjid. Dia orang duduk dekat dengan rumah dia. Semua duduk, dia duduk bersyair. Dia berperli kat dia. Dia bersyair dia. Sama-sama bersyair. Nampak tak? Dia syair ni sambung, syair ni sambung. Semua dipaduk kenen ke dia lah. Umar dia sakit, dia tak mau berubat, dia tawakal kepada Allah. Nampak tak? Ya. Dia menafikan ada ubat, dia menafikan Tuhan buat turun ubat. Nampak tak? Dia bawa susun dalam syair cantik. Dia duduk kenal dulu tu, dia panggil mai ubat, aku nak makan. Baru dia nampak. Kita macam itulah ya. Bila kita sakit ni, kita kena berubat cara yang diizin oleh syarak lah. Maka tu dia kata musannif, apa dia contoh bahagian keempat ini menolak mudarat, iaitu contoh menolak mudarat yang telah ada itu seperti si sakit berusaha untuk sembuh dengan cara berubat. Maka usahanya berubat itu tidaklah bertentangan dengan maksud tawakal. Bahkan dia termasuk dalam erti tawakal. Nampak tak? Sebahagian bertawakal ialah dengan kita berubat. Kena berubat lah ya. Apalagi perbuatan berubat itu kadang-kadang hukumnya adalah sunat. Berubat ni harus lah tuan-tuan. Pada dasarnya berubat ni harus, tak wajib. Tidak ada satu pun kewajipan wajib berubat dah. Tetapi dia kata kalau kita paksa orang berubat pun jadi makruh. Nampak tak? Paksa orang tu berubat, makruh. Dia tak mau berubat, kita paksa dia, makruh hukum dia. Bukanlah haram tak. Ya. Tapi kalau dia sedar dia kena berubat, mesti kena berubat, tak dapat tidak kan, hukum dia adalah sunat. Berbeza dengan makan. Kalau makan ni terlalu lapar, wajib. Bukan lagi sunat makan lah. Sunat ni boleh pilih. Boleh pilih kan. Aku nak sunat buat lah. Tak, kalau lapar ni dia wajib makan. Nampak tak? Terlalu lapar sangat lah. Kalau orang kena hypoglycemia ya, gula dia rendah. Gula rendah turun sampai 3 point berapa-berapa, dia ketak. Dia ketak, dia ni pening, boleh mati. Orang macam ni wajib kena makan. Nampak tak? Sebab tu bila hukum wajib kena makan, sebab Tuhan sebut dalam surah Al-Quran, faman yuturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Dan Al-Baqarah, Al-Maidah Tuhan sebut. Dalam keadaan yang tertekan, yang terpaksa, maka tidak ada dosa atas mereka, yakni boleh makan benda-benda yang haram. Benda halal tak ada.
Sama lah kita nak berubat pun. Kita kena berubat, ya. Tak berubat tak boleh. Kebetulan kita nak berubat pula ada benda haram, ya. Benda halal tak ada. Maka jadi harus. Sebab syarak mengatakan dalam kaedah fiqh ad-daruratu tubihul mahdhurah, dia kata. Dalam keadaan darurat, perkara yang ditegah dah jadi harus. Boleh. Boleh makan babi. Adapun babi, adapun lapak sangat-sangat, tak ada benda apa, nampak tak? Ya, nampak orang duk jual panggang babi, ya. Nampak tak, ya? Nak pergi berjalan lagi tak mampu dah. Nak berjalan lebih jauh tak boleh, mati, ya. Itulah. Kawan saya mati atas feri pasal gula. Dia ada gula, dia tak tahu kata dia ada gula. Nampak, tak tahu. Tapi dia berpantang, ya, banyak kali dia pantang. Dia berpantang-pantang sungguh sehingga tak ada gula dalam badan. Masa nak pergi kerja pagi, nak pergi kerja, dia duduk di feri. Dia duduk tunggu feri mari, dia tunggu. Dia kata sama-sama daripada orang nak pergi kerja lah. Sama kawan, sama teman pejabat office. Dia kata aku letih sangat nak pasal apa ni? Aku rasa lapar, dia kata. Kawan dia kata pergi makan lah. Nak makan kena turun balik daripada feri tu. Nak turun pergi cari makan, bukan ada kedai makan tu. Nak kena berjalan turun jauh. Dia kata tak apalah, kita sampai pejabat ni kita makan. Nampak? Tapi aku duduk lapar sangat ni. Lapar tak tahan. Bila lapar tak tahan, dia maknanya terlalu rendah gula dia. Hypoglycemia dia panggil. Maka orang ni pun dia jatuh meloroi, turun mati. Mati di feri. Nak main kerja pagi. Betul. Itu kita kena jaga tu. Yang macam keadaan semacam ini wajib. Saya pernah jadi, tapi jadi dalam supermarket. Saya pun ada juga kerja manis, bukan tak ada. Ya. Masa dalam supermarket nak beli barang-barang, kita nak beli barang, ya. Dia datang, dia punya lapak, tak tahu nak apa. Tengok apa datang tu. Nampak lah. Ada biskut, ada ayak, apa semua. Minum dah masa tu. Tapi kita pergi bayar, bawa bekas tin kosong tu pergi bayar dekat kaunter tadi. Sebab daripada tengok CCTV, kita curi lah. Baru lega. Sebab kita tahu kita ada penyakit. Masa tu kita baru kita boleh bayang dia. Wajib bila dah lapar sangat, wajib makan. Apa pun jadi harus. Kalau benda yang haram pun sudah jadi harus. Tidak ada tegahan lagi hati kita. Ini kaedah yang kita kena faham, tuan-tuan, daripada hukum, ya. Termasuk dengan berubat. Benda ubat tu, kalau yang ada ubat pun, ubat yang daripada unsur yang najis pun kita boleh gunakan. Itu antara kaedah yang diberikan oleh syarak. Baik. Soal, terbahagi kepada berapa martabat tawakal itu? Kita ambil halus sikit lah. Jawab, martabat tawakal terbagi kepada 3. Pertama, martabat percaya kepada Allah Ta'ala. Kedua, martabat berserta dengan Allah Ta'ala. Ketiga, martabat berserah kepada Allah Ta'ala. Pertama percaya, kedua berserta, ketiga berserah. Nampak tu? Boleh faham? Ya? Tak ada orang yang hanya percaya pada tawakal saja. Aku percaya kepada Allah. Habis. Allah nanti tanggung semua. Ya? Keselamatan, pengawalan, aku serah kepada Allah. Dekat tu, itu orang yang kedua pula. Yang ketiga, orang yang berserta dengan Allah. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Macam mana Nabi kata dekat Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, Allah bersama dengan kita. Redalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, kedua-dua orang besar ni berada dalam di gua Sur, Jabal Sur, orang kafir duk keliling, nampak dia bongkok, dia tunduk aja nampak. Tapi dia tak terfikir nak tunduk. Sebab muka gua tu, lubang gua tu ditutupi dengan sarang lebah-lebah. Kemudian ada pula sarang burung tempur duduk ada situ. Jadi dia orang tak fikir ada orang, betul lah. Sarang lebah-lebah macam mana orang nak masuk? Itu Allah punya kerja lah. Tapi masih bimbang, Abu Bakar As-Siddiq bimbang juga. Manalah tahu ada juga orang nak tengok kot. Tunduk-tunduk, dia mula bimbang. Dia akan bimbang ketika itu turun ayat. Nabi pun habaq kat dia. Nabi beritahu terus, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan duka cita, Allah bersama dengan kita. Ini tawakal yang masuk dalam erti berserta. Kita baca nombor 2. Kedua, martabat berserta dengan Allah. Yang ni kita kena ada. Paling-paling tidak, kita kena tingkatkan ketakwaan kita pada martabat yang kedua, iaitu tawakal yang kedua. Kedua, berserta dengan Allah Ta'ala.
Yang pertama, martabat percaya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang berserah ni, itu lebih besar. Berserah ni tak ada apa. Dia nak berjalan. Tiba-tiba dalam hutan, dia orang masuk hutan, begini, ada urusan, tiba-tiba hilang panduan. Tak ada jalan nak keluar. Macam mana nak buat ni? Kompas pun tak ada, panduan pun tidak ada. Dia orang terpaksalah meraba-raba mencari jalan. Ini masuk yang ketiga, berserah kepada Allah. Tawakal nombor 3. Ini tinggi. Nampak tak? Kita beginilah ada pedoman kalau kita nak pergi mana-mana yang kita tak tahu tempat yang belum mahir ataupun tidak biasa. Kita nak keluar daripada rumah, kita baca surah Li'ila fi Quraisy sampai habis. Satu surah kita baca, ya. Sebelum keluar rumah kita bacalah. Kalau orang buat kerja haji kan, turun daripada hotel, dia nak pergi ke mana-mana urusan nak pergi sembahyang ke nak pergi mana lah, tak kira lah, sebab Mekah tu bukan tempat kita tak biasa, ya. Bacalah Li'ila fi Quraisy sampai habis lah surah tu, baca sampai habis, ya. Jadi pendek kata, bila kita berpandu berperang pada surah-surah ni, maka kita akan dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, ya. Itu surah begitu juga. Termasuk makan minum lah, kita nak makan apa-apa pun kita baca surah ni juga, InsyaAllah kita pelihara. Dia tidak memberikan mudarat kepada kita. Itu satu kelebihan surah ni. Surah yang kata tadi dalam surah dalam juz Amma, ya. Baik, ya. Jadi 3 martabat ni lah. Pertama, martabat percaya kepada Allah. Kedua, martabat berserta dengan Allah. Ketiga, martabat berserah kepada Allah SWT. Cakap itulah kot, kita tangguh dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.